Alright, semua orang boleh buka storyboard masing-masing dulu. Okay. Dah? Alright, okay. So, saya akan share saya punya storyboard lah. So, kita akan follow lah. Awak boleh follow saya macam mana kita dah buat animate ni. Alright, okay. So, once kita dah complete kita punya drawing lah. Alright, okay. Kita dah complete kita punya drawing. Alright, okay. Sekarang ni inilah masa untuk kita nak do kita punya animation. Alright, okay. So, animation adalah di mana kita nak tambahkan pergerakan. Okay. Saya terangkan secara simple lah. Okay, dalam kita punya storyboard ni, pergerakan dia tak adalah se-smooth ataupun se-kompleks macam kita buat normal animation yang you are expecting to the final product itself. Okay, dia hanyalah a slightly movement to indicate macam mana pergerakan dan dia punya feeling terjadi apabila benda ni akan direalivekan. Kita cuma nak memberitahu kepada department animated yang bahawa okey, pergerakan orang ni macam ni, pergerakan camera movement macam ni, macam ni dan sebagainya. Bukan macam serius lah. Ada apa lip sync, ada hand movement, ada gesture dan sebagainya, bukan. Dia hanya a very simple movement sahaja. So saya tak nak you guys expect too much dalam kita punya pergerakan ataupun animated dalam kita punya storyboard Toon Boom. Dia memang boleh pergi lebih, tapi you are spending so much time untuk benda yang in the end of the day nanti mungkin akan ada perubahan. Sebab ingat storyboard ni adalah untuk kita present. Once kalau dia orang dah kata confirm akan ada perubahan, you kena redo balik yang perubahan tu. So jadi you guys kena buat balik. Dia bukan final end product macam mana. Alright, okay. So saya nak tunjuk sampel sikit, okay. Jikalau awak tengok pada skrin saya ni, ini adalah yang ikutkan ni adalah yang scene yang terakhir ni, scene yang nombor 2 lah, okey. Yang di mana ayat yang terakhir tu the three warrior begin their journey. So 3 warrior ni akan teruskan dia journey lah, okey. So saya dah buat animation kat sini. So kalau awak tengok bila saya tekan play ni, okey. So the three warrior ni dia akan bergerak lah, maksudnya dia orang akan menghala ke kawasan hutan ataupun bukit yang ada tu. Just a very simple slide animation. Okay. Dia bukan macam ada gambar 3 orang, tak. Okay. Just very simple animation. Okay. Sebab kita hanya nak buat simple saja. So macam mana kita nak do animation? Okay. Alright. Untuk pengetahuan awak, dia ada 2 jenis animation. Satu kita panggil sebagai animation, kita animate karakter yang kita dah draw. Satu lagi adalah kamera punya animation. Kamera punya animation adalah kita menggerakkan kamera ataupun kita menggerakkan frame. So karakter kita stay kan, okay? Ataupun kalau kita rajin, kita boleh menggerakkan karakter instead of kita menggerakkan kamera. So both way pun boleh, tak jadi masalah. Okay? So kalau tengok dekat panel yang sekarang ni ada kat pada saya ni, saya dah, okay? Kalau tengok yang panel ada pada saya sekarang ni, saya dah gerakkan satu daripada yang ada dekat depan ni. Okay? So ini saya asalnya ada 3 karakter. Okay? So saya dah animate yang the first one ni, yang di mana bila saya play dia akan zoom in masuk dalam. Okay. So kalau awak tengok dia punya zoom dia ada hujung tu, dia ada ease out. Okay, ease out maksudnya dia akan zoom masuk, lepas tu dia akan slow. Okay, dia akan slow gerak. Okay. Itu je maksimum kita boleh buat. Kita tak akan boleh buat yang extra dan sebagainya. Okay. Dan kita punya type of animation yang kita akan buat dalam storyboard ni adalah jenis frame animation. Okay, framing animation. Tapi jangan risau, framing animation ni dia akan memang jadi simple lah. Dia tak se-complicated animation yang lain. Alright, okay. So sekarang ni saya nak you guys pergi dekat you guys punya storyboard masing-masing. Okay. Katalah macam for example, saya ada 3 karakter dekat sini. Okay. Since saya dah animate yang the first one ni, okay, so saya tak nak animate yang ni, saya akan pilih salah satu karakter daripada 2 ni lah. So saya ambil karakter yang sebelah kiri ni. Okay. So apa saya nak you guys buat adalah sama juga, pergi pada you guys punya frame, ambil satu saja karakter. Kita nak try animate, lepas nanti you guys buat sendiri. Okay. Right, boleh? Boleh guys? Alright, okay. Okay. Alright. Okay, pergi dulu. Select dulu you guys punya karakter yang nak di-animate sekarang. Ya. Ha?
Kak, kalau awak saya rasa kalau update lukisan tak ada masalah, dia boleh. Animate tu akan sentiasa ada. Cuma nanti kalau macam for example, kalau you dah animate, tiba-tiba lukisan you tak sama size dengan lukisan asal, dia punya movement pergerakan tu akan jadi pelik sikit. You kena alter balik. Alright, okay. Okay, dah select drawing yang awak nak animate? Alright, okay. Alright, okay. So once dah select you guys punya yang animate tu, okay, pergi dekat panel bawah ni, yang ada banyak panel-panel ni, awak perasan tak sebelah perkataan thumbnail tu ada satu perkataan nama dia timeline. Okay, sebelah thumbnail ni, timeline, klik pada timeline tu. Tak ada. Kalau tak ada, awak pergi kat button plus. Tekan kat button plus, nanti awak akan jumpa timeline. Cari timeline. Alright, okay. So, sekejap saya naikkan sikit. Okay. Okay, alright, okay. Okay, Zarul, tutup mikrofon awak. Alright, okay. So, bila kita buka pada timeline kita, so basically kita akan dapat macam ni lah. Yang macam ni. So, dia ada dia punya, apa, kita panggil panel by panel lah yang memang dia dah susun. Kalau perasan dia dah buat grouping siap-siap. Ini group 1, yang sebelah sini group 2. Dia memang dah buat grouping siap-siap. Alright, dekat sini Okay. So, kalau perasan kat sini, saya punya ni dia panjang. Tak sama dengan yang ni. Kenapa? Sebab saya dah animate yang first ni. Saya dah buat animation untuk yang ni lah. Yang this guy. Okay. So, that's why memang dah ada dekat sini lah. Okay. So, jadi saya tak boleh tunjuk awak yang ni. Saya akan pakai yang lain. Sekejap Saya cari yang kosong. Supaya nanti you guys tak confused. Okay. Saya ambil yang this one. Okay. Alright. Sekejap okay. Okay, so awak akan dapat panel yang ni lah. Okay, so saya nak animate yang this king. King ni lah. Okay. So panel awak sama kan macam panel saya kan? Dia semua sama balance betul kan? Betul Alright. Okay. So once kita dah select kita punya panel yang kita nak animate, okay. So dekat layer ni, kalau awak ada buat multiple layer dan it's good lah. You guys boleh buat multiple motions pada you guys punya character. So sini saya ada yang ni saya groupkan, buat grouping. Yang single adalah dia punya king sahaja. So saya akan animate the king itself. Alright. So macam mana kita nak animate? Okay. Untuk animate very simple sahaja. Sebelum kita animate, kita kena tahu apa yang ada dekat kita punya timeline kita yang kita boleh adjust kalau tengok. Okay, first one first, kalau perasan dekat sebelah kiri tu, dekat atas tu dia ada satu nombor-nombor. 0000, betul ada kosong, ikutlah. Dia ada 8 kali kosong sebenarnya. Betul? Right. Okay, yang 000 tu itu adalah timing ataupun masa animation awak, keseluruhan animation kita macam mana. Kalau saya gerakkan ke depan, awak tengok nombor tu pun akan bergerak sama. Okay. So maksudnya maksimum animation sekarang saya ni adalah 9 saat sahaja. Sampai kat sini 9 saat. Alright. Okay. Alright. So jadi yang ni adalah masa. Lepas tu bawah tu awak perasan ada kamera, lepas tu dia tulis plus. Camera plus. Okay, itu nanti tak clear. Saya tak camera plus tak ada okay. Tak apa. Kalau camera plus ada tak apa. Alright, okay. Alright. Okay. Lepas tu kita ada dia tulis storyboard. Storyboard tu maksudnya storyboard yang awak buat lah. Lepas tu kita ada LA. Ini adalah kita punya kita panggil keyframe. Okay, layer. Ini adalah layer lah. Layer okay. Lepas tu bawah tu kita ada sound. Alright. Okay, remember tak masa awal-awal kelas dulu saya bagi tahu dekat dalam kita punya Storyboard Pro ni kita boleh masukkan sound. Bila kita boleh masukkan sound, maksudnya kita boleh add voice lah dalam kita punya ni. Kalau tengok dekat sebelah kiri ni,
Okay, yang saya punya ni, saya dah ada dialog siap-siap. My three great warrior, I have a mission for you all. Okay, you sekarang ni either kita boleh buat animation dahulu ataupun kita buat voice recording dahulu and then kita combine ke animation dengan voice recording sekali. Nanti voice recording nanti saya akan ajar awak macam ni buat voice recording. Okay. Dekat sini juga kita boleh tambah dengan kita tekan right click. Bila tekan right click, kita boleh masukkan new video track. Video track tu maksudnya kalau you guys ada layer, second layer lah you nak masuk, ataupun new audio track kalau you guys nak import sound-sound daripada luar. Maybe you rasa you nak you punya voice tu lebih ada clarity, dia punya tribe dia lebih deep, bass dia kurang dan sebagainya. So you buat another software, you save the sound and then you import. So boleh. You pergi right click kat sini, you import sound clip. So nanti you tampal je kat sini, nanti kita adjust balik kita punya sound dia macam mana. Alright? Okay, itu nanti semua nanti kita akan belajar. Cuma hari ni kita nak fokuskan macam mana kita nak buat animation. Alright? Okay, first thing first, bila kita nak select kita punya animation ni, okay, yang ni, so saya ambil saya punya gambar king yang ni lah, okay. Gambar king yang ni nombor 2 ni. First thing first, kita ada kita punya sliding bar. Sliding bar ni ataupun dikenali sebagai playhead yang ada line warna merah ni. So you guys boleh menggunakan mouse you guys untuk menggerakkan dia lah ke depan dan ke belakang. So kalau untuk yang bahagian saya sekarang ni, dia kosong. Kosong dia bermaksud dia tak ada movement apa-apa. Kenapa dia tak ada movement apa-apa? Sebab, sekejap saya zoom out. Okay. Kenapa dia tak ada movement apa-apa? Sebab saya belum buat animation lagi. Okay. So, ini basically dia lah. Alright. Okay. So, apa kita nak tengok adalah salah satu dia lah yang sini. Yang kedua adalah dekat kita punya tool properties. Kalau pergi dekat sebelah kanan tu, kita ada panel, storyboard, color dengan tool properties. Dekat dalam tool properties ni lah yang kita akan buat adjustment nanti later on. Nanti lepas kita buat animation, awak tengok dekat tool properties ni dia akan ada perubahan sedikit lah. Alright. Okay. Lepas tu dekat yang button atas ni. Dekat button atas ni kita ada 4 button kat sini. Kalau tekuk yang button pertama, panel first frame, panel last frame. Okey, apa maksud panel first frame dengan panel last frame? Bermaksud jikalau saya tekan pada panel first frame ni, yang kita punya playhead warna merah ni dia automatically akan jump pergi first frame untuk panel yang tu. Alright, okay. Kalau saya tekan yang panel last frame ni, dia akan jump terus pergi panel punya last frame. Panel yang sama tapi last frame lah. Dia akan terus jump ke situ. Kenapa ada ni? Ni lebih senang untuk kalau kita nak setkan keyframe later on. Okay. Lepas tu, kita ada button play. Okay, play selection maksudnya dia akan play kita punya selection ni lah. Alright, okay. Alright, itu sedikit tentang dia punya button-button dan dia punya key play bila kita nak later on kita nak adjust balik. Alright, okay. Okay, semua okay? Boleh? Boleh alright, okay. Okay, so kita nak start animate. Right, okay, kita nak start animate. Okay, first thing first, make sure playhead ni diletakkan di hadapan kita punya panel. Kenapa? Sebab itu yang kita nak starting kita punya animation. So, you letak you guys punya playhead dengan menarik menggunakan mouse. So, kalau you rasa you punya mouse ni tak accurate, you guys tekan je button yang dekat atas ni. Button dekat atas ni, dia tulis itu panel first frame. You tekan, dia automatically akan letak you guys punya playhead dekat the first frame untuk panel tu. Alright? Okay, itu step yang pertama. Okay, dah? Okay, step yang kedua, kita pergi dekat kita punya layer yang kita nak animate. Okay, so sekarang ni saya pergi dekat layer yang saya punya king ni lah. Okay, ni layer saya king ni. So, yeah. Kamera tak apa, tu jangan risau. Kita tak pakai. Nanti the next class nanti baru kita pakai. Okay? Ni. Tengok kat bawah ni. Bawah ni. Bawah, tengok bawah sekali. Awak nampak ada macam slider.
Ada gambar macam magnifying glass tu. Okay, alright. Okay. Okay, boleh kita continue Okay, so sekarang ni saya ambil panel yang ada gambar king ni. Okay, kalau perasan awak tengok dekat layer tu ada satu gambar ikon orang lidi warna kelabu. Ada tak ikon orang lidi warna kelabu? Ada, okay. So sekarang ni ikon tu lah yang menentukan kita nak animate kita punya karakter ataupun layer tu. So apa awak perlu buat? Klik je sampai keluar gambar orang lidi berlari warna oranye. Dah? Okay. So once kita klik yang orang lidi yang warna kelabu tu di warna oranye, awak tengok kat awak punya timeline ni, dia automatically akan create satu keyframe. Dia terus tanpa keyframe satu. Okay. Bermaksudnya, okay, ini adalah dia punya first point, pergerakan dia. First point movement untuk dia setkan dalam dia punya sistem dalam kita punya movement. Alright? Okay. Boleh So, lepas kita dah set ni, sekarang ni lah maksudnya kita dah masuk yang kita punya proses untuk melakukan kita punya animation. So, untuk animation, kita pergi dekat kita punya tools ni yang ada mouse, brush semua tu. Awak cuba cari ada satu box tu nama dia layer transform. Layer transform tu di bawah gambar tangan. Okay. Bila you tekan layer transform, dia akan select you punya layer tu. Okay. Dia akan select you punya layer. Alright. Okay. Dia akan select you punya layer yang ada bounding box warna biru lah. Okay. Dekat yang kita punya select layer ni lah kita boleh do adjustment yang kalau kita nak buat do adjustment. Dalam masa yang sama, cuba awak tengok dekat sebelah kanan awak tu, yang tool properties tu semua dah berubah. Okay. Yang tadi sikit je kan? Sekarang ni semua dah berubah. Dia dah masuk dalam bahagian untuk animates. Kita boleh flip, kita boleh horizontalkan kita punya layer, kita boleh tukar dia punya paksi dia, kita boleh ease in, kita boleh ease out. Itu nanti kejap lagi kita akan buat. Cuma saya just inform sajalah apa yang dah telah berubah dekat kita punya tool properties. Okay. Sekarang ni motion yang saya nak buat adalah, saya nak king ni, dia daripada keluar, yang daripada sebelah kanan ni, okey, sekejap saya gerakkan. Okey, saya nak king daripada sebelah kanan luar, dia akan masuk tuju ke tempat asal dia. Alright, okey. Tuju tempat asal dia. So apa yang saya buat sekarang ni, since saya ada first frame, saya letakkan mouse saya dekat yang king ni sampai ada keluar yang arrow empat arah tu. Atas, bawah, kiri dengan kanan tu. Kalau letak dekat tengah-tengah lah. Okey. So apa saya buat, saya gerakkan king ni ke belakang, keluar frame dahulu. Ini frame kita tau. Ini yang apa yang kita nampak nanti bila kita play. Yang luar-luar ni semua tak nampak. Kita akan nampak dalam frame ni je sebab kita dah set awal-awal. 1024768. Tu bukan. Sorry. 1080 1920. Itu HD punya lah. 16 ni 99. So yang kita akan nampak nanti dalam ni. So saya tarik saya punya king ni dekat luar ni dulu. Alright. Okay. Dah? Semua okay? Alright, okay. Alright, okay. So, bila saya tarik king saya dekat luar, dalam masa yang sama, saya nak dia sebenarnya asal dia membesar. Sebab motion dia maksudnya dia daripada belakang, dia menghala ke depan. So, jadi objek tu bila jauh daripada kamera, dia akan jadi mengecil. So, sebelum dia mengecil, saya besarkan dia. Untuk besarkan dia, saya pergi dekat bucu ni. Awak letak je dekat mana-mana bucu ni. Okay. So, tekan shift, so saya besarkan king ni. Daripada yang asal lah. Okay. Alright. So, saya dah besarkan size king ni. You guys boleh buat apa benda you guys nak. Nak kemek ke, nak kembang ke, nak kecut ke. You guys nak, sorry. Okay. You guys nak flip dia macam ni ke. Terpulang pada you guys. Itu you guys punya idea you guys lah. Apa you guys plan to do. Alright. Tak jadi masalah. So, saya cuma nak besarkan dia daripada yang asal lah. Okay.
Okey dah? Alright. Semua okey? Boleh? Boleh follow? Alright. Okay. So once kita dah ada ni, okay, ini adalah kita punya first point. Ini keyframe kita untuk kita punya first point. Okay, sekarang ni kita pergi yang dekat sini, bawah ni, kita drag kita punya ni sampai dekat hujung. Jangan masuk yang second panel ni, kita masuk yang dekat hujung ni je. Letak dia dekat hujung. Kita punya ni lah, layer ni kita letak kat hujung. Playhead ni. Kalau rasa tak confident, tekan je dekat yang hujung ni, atas ni, atas kanan ni, dia ada tulis tu panel last frame. Tekan, dia memang automatically akan pergi yang last frame lah untuk layer tersebut. Okay? Right. Okay. Once kita dah letak kita punya ni pada layer yang paling hujung, frame paling hujung, saya nak awak pergi dekat sebelah kiri ni. Awak perasan tak ada layer, dia tulis layer A, lepas tu ada button plus. Kita nak add satu lagi keyframe sebenarnya. Alright. Okay. So, apa perlu buat? Tekan je dekat situ. Bila awak tekan kat situ, dia akan tambah satu lagi keyframe dekat sini. Alright. Okay. Yang LA plus, dia akan tambah satu lagi keyframe dekat sini. Okay. Kalau rasa tak boleh kat situ, awak boleh juga tekan dekat sini, sebelah kanan ni, dekat tool properties ni ada tulis keyframe. Add keyframe. Itu pun awak boleh, sama juga, dia akan tambah juga satu keyframe pada kita punya panel tadi tu. Okay, so sekarang ni awak automatically akan ada dua keyframe. Keyframe permulaan dengan keyframe pengakhiran lah. Dua keyframe dekat situ. Alright, okay. Okay, semua orang ada? Alright, okay. So once kita dah ada kita punya keyframe, sekarang ni kalau kita gerakkan kita punya ni memang tak ada apa-apa. Dia memang kosong. Dia memang tak ada motion. Kenapa tak ada motion? Sebab kita tak buat apa-apa motion lagi. Sebab dia permulaan dia dekat sini, penghabisan dia pun dekat sini juga. Okay. So apa yang kita nak buat, kita kena gerakkan keyframe kita yang terakhir ni. Yang akhir ni kita kena tolak ke depan lah. Masukkan dia dekat dalam frame. Sebabkan tidak, forever je lah dia dekat sini. Dia tak keluar bagaimana. Okay. So, macam mana kita nak buat motion dia? Simple sahaja. Awak pergi dekat timeline awak ni, bawah ni. Ada dua keyframe. Kita select je keyframe yang hujung tu sampai dia jadi warna biru. Okay. Once you guys dah select keyframe dia jadi warna biru. Okay. So, pergi balik dekat gambar yang ataupun karakter kita nak gerakkan tu. Okay. So, klik dia, gerakkan dia ke depan. Macam for example, saya masukkan dia sampai sinilah. Okay. Sampai ni je motion saya nak. Dia masuk sampai sini. Dalam masa yang sama, sebab tadi kan saya besarkan saya punya gambar karakter saya kan. So, saya kecilkan balik. So, kita akan nampak dia ada sedikit motion lah. Alright. So, saya betulkan balik. Okay, saya betulkan balik ke belakang sikit. Macam ni terlampau sini sangat. Okay. So, alright. Macam ni. Okay. So, awak akan dapat ada line warna oren di garis-garis. Garis-garis macam landasan kereta api tu. Ada tak? Ada Semua orang ada Ya. Dia keluar apa Tak, keyframe tu ada tak? Tak ada Kalau tak ada, awak pergi kat sebelah kanan awak tu, dekat tu properties tu ada keyframe, dia tulis KF. Ada tak? Klik dulu dekat panel awak tu. Klik dulu dekat panel, panel yang kita nak animate tu. Lepas tu ada tak keluar yang bawah yang keyframe tu?
Dia tulis dia tulis KF. Okey, cuba zoom sikit kat awak punya ni. Dekat awak punya timeline tu saya nak tengok. Ah, okey, tengok layer. Layer yang awak nak animate tu. Bukan, dekat dengan layer tu. Yang orang awak yang dekat layer tu jadi tak warna oranye? Jadi warna oranye. Okey. Macam saya rasa awak tersilap panel ni. Sepatutnya bila awak tekan layer warna oranye tu automatically dia akan keluar terus satu keyframe sepatutnya. Cuba lagi sekali tengok. Boleh tak? Awak ke depan kan dulu jadi ada? Betul? Betul? Warna oranye tu. Okey, nak gerakkan garis oranye tu, awak akan letak mouse awak sampai dia keluar yang arrow atas bawah depan belakang tu. Dia ada uh, tekan dekat yang layer tu. Layer transform tu dah tekan dah. Um, sekarang ni awak boleh gerakkan awak punya karakter kiri kanan tak? Boleh gerak tak? Tak boleh. Okey, boleh. So sekarang yang tak ada adalah yang line oranye-oranye tu lah. Okey, oranye-oranye tu awak kena ada dua keyframe. Keyframe A dengan keyframe B. So keyframe A dah ada, keyframe B awak. Yang bawah tu, dekat punya timeline tu sepatutnya dia ada dua keyframe. Satu keyframe yang depan, satu lagi keyframe yang kat ujung, kat belakang tu. Kita kena gerakkan keyframe yang belakang tu baru dia akan keluar oranye tu. Ada tak? Alright, okay. Alright, okay. So, bila kita dah ada kita punya keyframe ni, alright, okay. So, dekat sinilah baru motion dia terjadi, nampak Sekarang ni saya gerakkan balik. King ni pun masuk daripada membesar dia mengecil macam tu. Okey. Itu kalau kita tarik menggunakan ni lah. Kalau awak nak nampak lebih reality dia, awak boleh tekan play dekat atas ni. Ada satu button play. So dia akan play yang portion tu je. So awak tahu macam mana pergerakan dia. Right. Okey. Pergerakan dia macam tu. Sampailah dia habis. Macam tu. Right. Okey. Siapa yang animation dia tak jadi? Saya risau ni animation ni sebab animation ni dia nampak je simple tapi kadang-kadang dia complicated sikit. Siapa animation dia tak jadi? Semua boleh? Boleh Alright. Okay. So kita dah ada kita punya animation. Okay dekat sini. Tapi macam bagi saya rasa animation ni macam tiba-tiba je dia terus tap, lepas tu dia terus akan tukar, dia akan terus masuk dekat the next scene ni. So memang series macam tak logik lah. So supposedly saya nak King ni dia jalan sampai sini dia akan stop. Lepas tu akan ada keluarlah dia punya dialog tadi. Kalau tengok kat panel tu ada dialog, "My three great warrior, I have a mission for you all." Something like that. So macam mana kita nak buat? Simple as that. Yang setiap panel ni kita boleh extend dia punya timing dia. Kalau awak terasa terlampau laju sangat, awak boleh extend. So cara untuk extend adalah awak meletakkan mouse awak di antara tengah-tengah ni, dia akan keluar arrow kiri dengan kanan warna putih. Awak tarik je. Ini kita extend dia punya timing dia. Kalau perasan ada nombor tu dia naik tau. Nombor tu adalah second and frame. Okey, sekarang ni saya punya ni adalah 3 saat. So saya naikkan sampai 4 saat. Okey. 4 saat sharp. Okey, 4 saat. So dalam masa sama keyframe ni pun akan follow juga. Dan bila saya play back, awak tengok dia akan jadi slow. Slow je King ni jalan. Okey, slow je King ni jalan. Tadi dia laju kan? Tapi yang ni dia slow je King ni jalan. Alright. Okay. So, lagi panjang awak tarik masa dia, lagi slow movement awak. Lagi pendek awak punya, yang masa kita tarik tu, lagi pendek lah lagi cepat lah movement awak. Alright. Okay.
Alright, okay. Sekarang ni cuba panjang kan awak punya timing pada awak punya timeline tu dulu. Try dulu. Dia boleh panjang dan kita boleh pendekkan. Okey dah? Boleh? Boleh panjangkan awak punya frame? Boleh, alright. Okay. So, sekarang ni saya nak buat alteration sikit. Alteration maksudnya, bila saya play tu, series macam tak logik lah. Dia datang sini. Ataupun kalau macam for example, bila saya play ni, saya nak terus saya punya script saya masuk. My three great warriors, I have a mission for you all. Lepas tu pump terus habis. Macam tak logik. Sepatutnya dia akan ada staging. Staging area yang mana King tu akan stall dulu untuk dia bagi voice tu. So, apa yang saya akan buat sekarang ni, keyframe ni, saya rasa saya tak boleh letak ke sini. Saya nak tarik dia ke belakang. Saya tarik dia ke belakang. Okey, bila saya tarik dia ke belakang, okey. So dia akan sampai sini, dia akan berhenti. Lepas tu dia akan ada stop kat sini. Right. So jadi bila saya playback balik, dia akan sampai sini. My three great warrior, I have a mission. Ataupun maybe for example, my three great warrior, I have a mission for you all. Okey, nampak? Dia boleh ngam dengan saya punya dialog yang saya letakkan dekat situ. Lagi sekali, my three great warrior, I have a mission for you all. Nampak? Dia punya pergerakan movement dah ada macam tu. Alright, okay. So you guys boleh tarik keyframe ni, nak ke depan ke, nak ke belakang ke, ikutlah you guys rasa yang mana bersesuaian dengan you guys punya animation nanti you guys nak buat. Okay. Lepas tu kalau perasan juga, animation ni, dia flat. Dia flat maksudnya, dia terus berhenti secara stall. Dia pump, dia terus berhenti. Maksudnya dia tak ada braking system. Dia terus pump, terus mati. Okay. So apa kita nak buat? Kita nak buat dia ease out. Ease out adalah kita meletakkan satu numbers pada kita punya ni supaya bila dia sampai dekat motion tu dia akan jadi slow untuk berhenti. Okay. So macam mana kita nak apply ease out? Okay. Alright. Okay. Semua ready? Alright. Okay. So, untuk apply ease out, dia ada dua Satu ease in dengan ease out. Ease in adalah untuk permulaan. Permulaan perlahan, lepas tu baru dia akan masuk ramp, the speed. Okay. Ease out pula, dia akan dalam the speed tu, dia akan slow untuk berhenti. Dia maksudnya kita ada break lah sebelum kita stall pada hujung tu. So, apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak buat dia ease out. Maksudnya dia akan berhenti secara slow. So, ease out dia adalah maksudnya pada penghujung kita punya keyframe. So, apa yang awak perlu buat? First sekali, select pada keyframe yang hujung ni. Okay, letak awak punya playhead ni, letak pada keyframe yang hujung. Okay, lepas letak keyframe yang hujung, awak pergi dekat tool properties ni, awak akan jumpa ada perkataan dekat keyframe. Keyframe punya section, awak akan jumpa is in dan is out. Okay. So, dekat is out tu, saya letaklah dia punya number dekat situ. Maybe for example, 1 saat. Okay. Bila saya letak 1 saat dekat situ, bila saya playback balik, awak akan nampak Saya letak balik dekat depan ni, sorry. Nampak? Dia akan smooth je dia berhenti. Lagi sekali. Dia laju, lepas tu dia smooth berhenti. Barulah orang akan nampak sebenarnya animation kita ni professional punya animation. Ya. Yeah. Okay. Alright. So, untuk kita buat is in dengan is out tu, okay, first sekali, select
keyframe yang paling hujung ni. Kita nak buat ease out tau. Kalau ease in, kita select yang ni. Tapi sekarang kita nak buat ease out. So, select keyframe yang hujung ni. Sampai dia jadi warna biru. Okay, once dia warna biru dan make sure yang playhead ni pun sama Yang line merah ni pun sama atas dia. Bila dah select yang ni, awak pergi kat sebelah kanan ni, tengok dekat tool properties. Okay, tengok kat tool properties, awak tengok kat area bawah ni dia tulis keyframes. Alright, okay. So once you guys dah ada keyframe, you guys pergi dekat perkataan ease out. Jangan ambil ease in pula. Ease in tu yang dekat depan. Kita nak buat yang penghujung. Kita buat ease out. So dekat ease out tu dia ada nombor 00000 kan. So saya letak kat situ satu saat lah. Satu saat dia punya untuk ease out. 101.20. Ataupun saya nak letak 00 pun boleh, tak jadi masalah. So once you guys dah letak, you guys boleh playback balik. Dia akan jadi smooth je dia berhenti. Dia macam ada slide sikit. Right? So jadi tak adalah kita punya animation tu nampak macam terkaku, tiba-tiba berhenti on the spot. Nampaklah ada motion sikit. Okay. Jadi tak? Jadi alright. Okay, jadi. Alhamdulillah kalau jadi. Senang. Alright, okay. So dalam animation, yang kita boleh buat dalam animation kita memang sekadar tu sahaja. You guys tak boleh, sir, saya nak gerakkan mata dia, saya nak gerak. Tak, dia bukan. Maksudnya kalau awak nak gerakkan one by one tu, awak kena buat satu persatu layer. Layer mata, layer mulut, layer ni. Dan awak animate lah satu-satu. Tapi saya beritahu awak, jangan buang masa. Sebab ini adalah storyboard sahaja. Storyboard tak memerlukan untuk kita nak menggerakkan keseluruh badan dia dan sebagainya. Kita hanya menggerakkan portion, half portion sahaja. Maybe for example, kalau macam for example yang saya punya scene sekarang ni, saya ada dua. Satu king, satu saya punya yang 3 warrior ni lah. So apa yang saya boleh buat adalah saya buat benda yang sama juga. Saya letak dekat depan ni. Yang ni saya off dulu. Saya select layer yang ni. So saya pergi frame yang dekat depan ni. Alright, yang ni pun sama saya akan masukkan. So saya tekan yang ni lagi sekali saya tunjuk secara sepintas dululah. Saya klik yang ni sampai dia akan keluar gambar orang ni. Sebelum tu saya move dia dulu dekat luar. Okey. Dan saya letak dekat penghujung keyframe ni. Okey. Tak naklah penghujung tadi, king tu dekat sini kan. Saya letak kat sini. Lepas tu saya boleh tekan keyframe dekat sini untuk add keyframe, ataupun saya tekan LB layer, okey, B, button B untuk tekan kat sini. Mana-mana pun boleh. Sini boleh, sini boleh. Jadi saya tekan keyframe dekat sini, dia akan create satu keyframe dekat sini. So once I create keyframe dekat sini, okey, saya ambil balik yang ni, saya gerakkan dia dekat dalam. Sampailah dia masuk dalam kat sini. Okey. So nampaklah dia orang ni akan bergerak daripada sini. Okey. So sebelum dia bergerak ke ujung tu, nampak dia ada motion. Nampak dia orang macam masuk slide in lah. Okey. So apa yang saya nak buat dekat untuk yang first frame ni, saya nak dia orang ni seperti mengecil lah. Mengecil dan lokasi dia orang atas sikit. So jadi maksudnya nanti dia orang, kita akan nampak dia macam dia masuk dia ke depan. Dia ke depan dan king ni pun daripada macam ni. Tengok alright, okay. So, right, okay. So, yang hujung ni saya letakkan lagi sekali macam mana nak masukkan ease out. Okay. So, pergi dekat sini. Okay, pergi dekat sini. Saya klik sini. Lepas tu pergi dekat tool properties ni. Awak akan nampak dekat bahagian keyframe ni ada ease out. So, dekat ease out tu saya letak situ 1 second. Okay, 1 second. So, bila saya playback keseluruhan dia, awak tengok salah frame pula. Okey. Bila saya playback keseluruhan dia, lupa. Sorry. Terlepas saya tak buka king. Okey, saya buka king tu. Okey, masuk yang ni. So bila saya playback, awak nampak king dengan ni masuk. Okey. King dengan ni masuk. Hi my 3 great warrior, I have a mission for you all. Pop, betul baru masuk scene lain. My 3 great warrior, I have a mission for you all. Pop, baru dia masuk. Alright, okay. Itu cara kita nak buat kita punya animation. A very simple animation. Jangan complicated kan animation awak. Alright, okay. So far okay, boleh.
Ada siapa-siapa yang tak faham ataupun tak tahu macam mana nak buat animation? A very simple animation dahulu sebelum kita pergi yang level-level complicated tu. Boleh? Boleh? Alright. Okay. Alright. Okay. Ini adalah first layer animation lah. Okay. So, kalau untuk awak punya nanti, okay, saya terangkan lah. Nanti kau awak confuse. Ingat, dalam kita punya storyboarding dalam kita punya storyboard, okay, awak tak perlulah nak buat semua awak nak animate kan. Macam, sir, kita nak buat animation ni, semua nak buat animation ke sir? Macam for example, awak ada 3 orang kat sini kan. Sir, takkan semua ni macam ni? Takkan rumah-rumah dengan orang yang ramai-ramai ni saya nak animate? Takkan ni pun saya nak animate? Yang ni pun takkan saya nak animate? Okay, right. Tak semestinya animate semua. Dalam storyboard, kita perlu animate benda-benda yang kita nak fokuskan sahaja. Kalau macam for example, sekarang ni saya ada 3 warrior. Okay. So, saya nak orang fokuskan pada 3 warrior ni sahaja. So, saya animatekan 3 warrior ni sahaja. Sebab kita kena bayangkan ending nanti, once benda ni kita dah buat real life, apa yang kita nak orang nampak? Apa kita nak orang penonton kita nampak? Right. So macam for example yang bahagian rumah ni, tak payahlah awak ambil masa pergi animate budak kecil yang dekat sini. Lepas tu awak animatekan orang belakang ni, lepas tu awak animatekan orang ni tengah bercakap berjalan, tak payah. Kalau awak tengok dalam Naruto pun dia tak animate semua ni. Apa dia buat? Dia guna kamera. Kamera macam ni dia buat kamera? Dia akan gerakkan frame ni dari kiri ke kanan. Cuma awak dengar, awak nampak macam dia animate sebenarnya adalah kita panggil illusion. Illusion dengan apa? Dia menambahkan bunyi-bunyi sound effects macam orang ramai. Faham kan? Semua orang tengok Naruto kan? Awak tengok kan masa Naruto tu nak pergi makan ramen tu. Kan ada gambar-gambar kampung. Dengan kadang-kadang dia pergi jalan dengan Jiraiya tu. Sebelum adanya Jiraiya tu kan ada tunjuk gambar-gambar kawasan perkampungan ataupun kedai-kedai tu kan. Dia tak ada gerak-gerak ni. Gambar dia flat sebenarnya, dia adalah gambar bukan animation. Kamera tu je kita gerakkan. Cuma hari ni saya tak ajar awak macam mana nak gerakkan kamera. Saya ajar awak macam mana nak menggerakkan karakter je dulu. Alright, okay? Yang ni tak payahlah gerak karakter, kita boleh gerak kamera. Yang ni pun sama, tak payah gerakkan jewel ni ataupun stones ni. Kita gerakkan kita punya kamera. So benda-benda yang kita rasa patut kita gerakkan karakter, baru kita gerakkan karakter. Macam for example yang ni, lepas tu yang tadi yang kita buat yang ni. Maybe benda yang ni patut kita gerakkan, kita gerakkan. Supaya dia akan nampak lebih proper nanti. Alright. Okay, boleh?